Tak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuba komen suara siapa dah masuk. Masya Allah. Cuba komen suara jelas ke tak jelas. Siapa yang dah masuk, dah minta share, tag kawan-kawan kita. Siapa yang dah masuk, cuba komen suara saya jelas ke tak jelas. Saya masih belum nampak komen tuan-tuan ni. Cuba komen Syabash. Askar Nadi, cuba komen. Suara okey ke? Suara okey ke? Jelas tak jelas? Kenapa tak keluar komen ni? Wayai lu. Yang dah masuk sila share, tag kawan-kawan kita. Dah makan dah? Semua bangun dah? Raya bangun dah? Bangun belum? Tadi dah bangun dah tak? Kejut suruh makan sekarang. Jangan kejut sekarang. Bangun sekarang. Jelas, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dah masuk, cuba komen suara jelas tak jelas. Kemudian boleh share, tag kawan-kawan kita, insyaAllah. Hari ini kita akan sambung pengajian Kitab Minhatul Mughith. InsyaAllah hari ini kita masuk pada muka surat 14 ya. Jelas, Alhamdulillah. Kita masuk pada muka surat 14. Surat 14. Walaupun kita dah lalui muka surat 14 itu, hari ini kita undur sekali lagi tentang pembahagian hadis at-taqsimu, pembahagian hadis muka surat 14 ya. Semua buka muka surat 14 dan sila tag kawan-kawan kita. Tuan Fahim masukkan link dalam grup pengajian, kerana pengajian ni khusus untuk mereka yang belajar kelas Darsan Nizami online Mujaddidi Learning Academy, dan untuk orang awam adalah untuk mereka. Jadi sila masukkan link ke dalam grup supaya mereka boleh ikuti pengajian ini. Saya teruskan kelas ini kerana semangat tengok Askar Nadi Laitu daripada Indonesia, Palembang. Semangat. Orang Malaysia tak semangat tak apa. Yang penting orang luar negara yang semangat menyebabkan saya semangat untuk meneruskan pengajian. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi Gula. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsimu yanqasimul hadithu wal isnadu inda aktharil ulama hadzal fanni ila thalathati aqsamin, sahihin wa hasanin wa dha'ifin. Telah membahagikan hadis dan isnad di sisi kebanyakan ulama bidang ini, yakni bidang mustalah hadis, kepada 3 bahagian. Qala al-musannif yanqasimul hadis wal isnad, dibahagikan. Yunqasamu pun boleh, yunqasamul hadithu, yanqasimul hadithu pun boleh juga. Dibahagikan hadis dan isnad. Kenapa tak sebut dibahagikan hadis di sisi ulama, tapi disebut hadis dan isnad? Kenapa? Hadis itu
diiktibarkan melalui sanad kan. Kalau sanad tak betul, sanad tak sahih, maka hadis itu turut tidak menjadi sahih. Maka disebutkan sekali hadis dan isnad. Ataupun disebut am, selepas itu secara khusus. Mana hadis disebut secara am, dibahagikan hadis secara umumnya, dan sanad secara khususnya di sisi kebanyakan ulama bidang hadis ini, yakni bidang mustalah hadis ini, kepada 3 bahagian. Satu hadis sahih, satu hadis hasan, satu hadis dhaif. Jadi tentang pembahagian hadis, ulama mutaqaddimin pada awalnya masyhur di kalangan mereka adalah membahagikan hadis kepada 2 saja. Satu hadis sahih, satu hadis dhaif. Hadis sahih dan dhaif saja. Yang mana pada awalnya dahulu hadis hasan juga dikategorikan kepada hadis dhaif. Kemudian dimasukkan tengah-tengahnya hadis hasan, pembahagian hadis kepada 3, yakni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ini mula masyhur dan dimasyhurkan pada oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lah yang mana yang mula memasyhurkan. Walaupun sebelum itu telah dibahagikan hadis ini kepada 3 oleh Imam Al-Khattabi. Imam Khattabi lah yang mula memasyhurkan pembahagian hadis kepada 3 jenis, sahih, hasan dan dhaif. Walaupun sebelum itu ada juga imam-imam yang telah pun menyebut tentang hadis hasan ini. Contohnya Imam Ahmad, Imam Malik sendiri. Imam Malik satu kali ditanya tentang satu hadis. Jadi Imam Malik kata hadza hadisul hasan, hadis ini hasan. Ma sami'tuhu munzul an, aku tidak pernah mendengar hadis ini sehinggalah sekarang. Jadi Imam Malik pernah menyebut hadis hasan, maknanya penggunaan hadis hasan itu telah pun bermula sebelum ini lagi, yakni di zaman Imam Ahmad dan Imam Malik. Akan tapi Imam Khattabi yang mula memasyhurkan pembahagian hadis kepada 3 bahagian, yakni sahih, hasan dan dhaif. Walau bagaimanapun diperkuatkan lagi oleh Imam Tirmizi tentang penggunaan pembahagian hadis kepada 3 ni, dimasyhurkan lagi oleh Imam Tirmizi. Dan selepas tu banyak mana ulama-ulama hadis yang berjalan di atas ilmu mustalah hadis ini, mereka membahagikan hadis kepada 3 bahagian. Jadi ulama mutaqaddimin, ulama dulu, mereka hanya guna pembahagian hadis ni dari segi ijmali. Dari segi ijmalinya, dari segi keseluruhannya, hanya kepada 2 bahagian saja. Hadis sama ada sahih ataupun dhaif. Tapi selepas Imam Tirmizi, kebanyakan ulama selepas itu yang masyhurnya mereka membahagikan hadis. Bila sebut hadis, mereka kata hadis itu dibahagi kepada 3, yakni sahih, hasan dan dhaif. Kemudian wa tahta kulli anwa'in bihasabi maratibil quwwati wa maratibil dha'f. Yani wa tahta kulli anwa'in, di bawah setiap jenis, yakni di bawah. Okey, sebelum itu bila kata pembahagian hadis ada 3 ini dari min i'tibar, daripada i'tibar satu sudut, dari sudut ijmalinya. Jadi setengah ulama kata pembahagian ini disebut sebagai pembahagian secara nau'i. Taksim nau'i nama dia, taksim nau'i. Secara nau'inya hadis dibahagikan kepada 3. Sebab ada pembahagian dari sudut lain lagi. Ada pembahagian dari sudut lain lagi. Kadang-kadang kita jumpai hadis itu dibahagi kepada sahih, hasan, dhaif, mursal, munqati', mu'dhal, mun'an, muharraf dan sebagainya. Jadi pembahagian itu, pembahagian daripada sudut ijmalinya, maka ada 3 saja, yakni hadis sahih, hasan dan dhaif, ataupun disebut sebagai taksim nau'i. Adapun hadis yang dibahagi kepada sahih, hasan, dhaif, mursal, mu'dhal dan sebagainya itu adalah pembahagian dari sudut lain. Macam kita lah, kalau orang tanya kamu ada berapa orang adik-beradik, secara ijmalinya saya ada 9 adik-beradik. Dari sudut ijmali, dari sudut keseluruhannya 9 adik-beradik. Dari sudut jantinanya
Ada 5 lelaki-laki, 4 perempuan contohnya. Begitulah. Jadi pembahagian ini adalah pembahagian yang kita belajar ini adalah pembahagian dari segi sudut nau'i, ataupun pembahagian lain adalah dari segi sudut isnafi ataupun sanafi. Asnaf. Jadi setiap daripada jenis hadis sahih, setiap daripada jenis hasan dan dhaif itu mempunyai maratibil quwwah wa maratibil dha'f, mempunyai darjah-darjah kekuatan ataupun dan darjah-darjah kelemahan masing-masing. Maknanya sahih ni ada yang kuat, ada yang rendah. Dia punya darjah kesahihan. Begitu ada hasan, ada yang kuat maratib dia, ada yang dhaif darjah dan maratib dia. Begitu juga dhaif berdasarkan kekuatannya, ada darjah dhaif yang tinggi seperti hadis mursal, dan ada yang dari segi sudut kerendahannya, maka itu adalah hadis dhaif jiddan, seperti hadis al-wahi, hadis matruk, hadis matruk dan sebagainya. Jadi setiap bahagian 3 ini mengikut maratib. Maratib mana martabah, jamak pada martabatun, mengikut darjah-darjah, mengikut level-levelnya. Dia ada kuwah, ada yang lemah, maka dia dipecahkan lagi, yang mana musannif kata wasanutbi'u kulliyatiha bimasyhuratin, yang mana musannif kata kami akan kemukakan selepas ini kulliyatiha, totalinya, keseluruhannya, dengan masyhuratin juz'iyat, dengan apa ini, perincian yang masyhur, dengan detail yang masyhur insya-Allah taala. Maknanya lepas ni kita akan belajar sahih pun ada 2 jenis, hasan pun ada 2 jenis, kemudian dhaif banyak jenis lah. Hadis dhaif ni ada setengah ulama kata sampai 46, ada setengah kata sampai mi'atain, 200 jenis. Hadis dhaif ni banyak darjah dan maratib dia. Itu maksud musannif kata wa tahta kulli anwa'in bihasabi maratibil quwwah wa maratibil dha'f wa sanutbi'u kulliyatiha bi masyhuratin juz'iyatiha insyaallah taala. Masuk buku surat 15. Masuk buku surat 15. Okey, izin saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh selawat dulu. Baik, hadis muka surat 15, hadis sahih li zatihi. Jadi sahih ni dibagi kepada 2, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Dan apa maksud sahih li zatihi? Huwa, yakni hadis sahih li zatihi, mattasala isnaduhu binaklil adlil dhabit, ad-dhabtan tamman an mithlihi ila muntaha sanadi min ghairi syuzuzin wala illatin qadihatin. Ya. Hadis sahih, ta'rif dan definisinya adalah hadis yang mana ittasala isnaduhu, bersambung sanadnya, binaklil adl dhabit, yang mana hadis sahih ini diriwayatkan oleh al-adli, seorang perawi yang adil, ad-dhabit, yang kuat ingatannya, bukan dhabit biasa, dhabtan taman, maf'ul mutlak situ. Dia punya dia punya sifat dia, dhabit macam mana? Dhabtan taman, dhabit yang sempurna, bukan sebarang-barang dhabit. Dhabit ni maknanya hafalan dia ataupun catatan dia. Lepas ni kita akan perincikan satu-satu. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit makna kuat ingatannya. Kemudian an mislihi, yakni perawi yang adil dan perawi yang dhabit, kuat ingatannya itu mestilah, dan an mislihi, maknanya seorang perawi dengan seorang perawi yang lain sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama saja sifatnya dari segi adil dan dari segi dhabit, dari segi kuat hafalannya, an mislihi, seumpamanya itu, ila muntahas sanadi, sehinggalah pada penghujung sanad. Jadi contohnya kalau Imam Bukhari, contohnya Imam Bukhari kata qala haddatsana Humaidi, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Sa'id, qala haddatsana Zuhri, qala apa tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, contohnya. Jadi daripada Imam Bukhari kepada apa itu Humaid, daripada Syekh Imam Bukhari Humaidi
kepada Imam Bukhari, kepada Humaidi kepada syekh dia sampailah Abu Hurairah contohnya, semuanya itu maksud an mislihi, dan dari seumpamanya. Maknanya sifatnya mestilah sama, yakni adil, dan yang kedua mestilah dhabit, yakni kuat hafalannya. Ila muntaha sanad, sampailah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat tu memanglah kullu sahabat ya udul, sahabat itu adil, kan? Min ghairi syuzuzin, tanpa sebarang berlaku syaz, yakni keganjilan, wala illah, dan tidak ada kecacatan, qadihatin, yang memburukkan. Jadi syarat hadis sahih li zatihi ni kalau disebut di sini ada berapa tuan-tuan? Ada 5. Satu, sanadnya mestilah ittisal. Sanad hadis sahih itu mestilah bersambungan. Yang kedua, perawinya mestilah adil. Yang ketiga, perawi mestilah dhabit, yakni kuat hafalannya. Yang keempat, hadis itu mestilah tidak syuzuz, tidak ganjil. Yang kelima, hadis itu mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan yang memburukkan. Illatin qadihatin. Jadi bila sebut hadis sahih li zatihi mesti ada 5 syarat. 5 syarat. Kalau kita perincikan lagi syarat ini, dalam 5 syarat ini 3 syarat adalah dipanggil syarat subuti, dan 2 syarat lagi adalah syarat adami. Apa maksud syarat subuti? Maknanya syarat mesti ada. Syarat adami mestilah dia tak ada macam ni. Macam kita letak macam kita belajar ni lah, ilmu kalam sifat 20 kan. Sifat 20 kan dia ada perincian pula. Dia ada sifat maknawi, sifat subutiyah, dia ada sifat salbiyah, dia ada sifat ma'ani, ada sifat maknawi, sifat ma'ani, sifat maknawiyah kan. Begini juga syarat di sini letakkan 5, tapi kalau kita tengok secara terperinci, 3 syarat itu adalah syarat subuti, syarat mesti ada. Syarat subuti itu syarat mesti ada di dalam untuk kita kategorikan satu hadis itu sebagai hadis sahih li zatihi. Syarat subuti ada 3 di sini. Yakni pertama, sanad hadis itu mestilah ittisal, bersambungan, tak boleh putus. Yang kedua, perawi mesti wa man tasala isnaduhu wa ma salima isnaduhu min suquti rawin fi asna'ihi bihaitsu yakunu kullu min rijalihi sami'ahu min syaikhihi fakhraj al hadits al mu'allaq wal munqati' idza lattisala fiha. Kemudian kita bagi satu-satu apa yang dimaksudkan dengan bersambungan sanadnya itu. Yang dimaksudkan dengan ittasala isnaduhu, bersambung sanad di sini adalah huwa ma salima isnaduhu, bahawa hadis itu selamat sanadnya daripada min suqutin rawin, daripada terjatuhnya seorang perawi. Daripada terjatuhnya seorang perawi maknanya sanad itu mana perawi pun yang terputus. Tidak ada mana-mana perawi pun yang tak dengar daripada syekh dia. Semua perawi-perawi itu bersambung di sini, maknanya perawi itu dengar sendiri hadis ini daripada syekhnya. Sebab itu dia bagi tahu wa ma salima isnaduhu, hadis yang mana selamat sanadnya dari segi suquti rawin, daripada jatuh. Suqut makna jatuhnya seorang perawi fi asna'ihi, pada dalam pertengahan sanad. Contohnya daripada Imam Bukhari tadi, kemudian Humaidi, kemudian Abdullah, kemudian Sa'id, kemudian Abu Hurairah contoh. Jadi dalam 5 ni, tengah-tengah ni tak ada seorang pun perawi yang sukut, yang jatuh, maknanya tidak ada seorang perawi pun yang tidak dengar daripada syekh dia. Semuanya bersambungan sanad. Boleh faham ya tuan-tuan? Kalau faham boleh komen fahim tu. Fi asna'ihi, pada pertengahannya, yakni pertengahan sanad, bihaitsu yakunu kullu min rijalihi, sekira-kiranya terjadilah setiap daripada perawi-perawi tersebut sami'ahu min syaikhihi, bahawa setiap perawi-perawi tadi mendengar sendiri daripada syekhnya. Imam Bukhari dengar sendiri daripada Imam Humaidi, Imam Humaidi dengar sendiri daripada Abdullah contoh, Abdullah dengar sendiri daripada Sa'id bin Musayyib, Sa'id Musayyib dengar sendiri daripada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitulah seterusnya. Bihaitsu yakunu kullu min rijalihi, sekira-kiranya terjadi bahawa setiap seorang daripada perawi-perawi tersebut
sami'ahu mendengar hadis tersebut min syaikhihi daripada syekhnya. Itu maksud ittasala isnaduhu, bersambung sanadnya. Fakharaja al-hadisul mu'allaq. Jadi bila kita ta'rifkan hadis sahih li zatihi dengan sedemikian, maka yang tak mencukupi syarat ini, yakni seorang perawi dia tak dengar sendiri daripada syekhnya, tak jumpa syekhnya dan tak dengar daripada syekhnya, maka keluarlah seseorang itu daripada perawi hadis tersebut, ataupun keluarlah hadis tersebut daripada hadis sahih li zatihi. Maka di sini dia perincikan lagi, fa kharajal hadisul muallaq, maka terkeluarlah hadis muallaq, wal mu'dal, wal mursal, wal munqati'. Iz la ittisala fiha, kenapa? La ittisala fiha, kerana tidak ada persambungan padanya. Maka bila kita sebut hadis sahih li zatihi ini, pertamanya mestilah bersambungan sanad, yakni setiap perawi tadi dia dengar daripada syekhnya sendiri, begitulah daripada awal sampailah muntahal sanad, sehinggalah penghujung sanad. Maka bila mana-mana hadis yang tak menepati ciri-ciri ini, ciri-ciri ittisalul hadis ini, ittisalus sanad ini, maka terkeluarlah di sini hadisul mu'allaq. Hadis mu'allaq, hadis macam mana tuan-tuan? Hadis mu'allaq ni hadis yang sama ada disebut sahabat saja, macam kita baca dalam Riyadhus Shalihin, ataupun kita baca dalam Muntakhab Hadis, ataupun dalam Fadail Amal. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba mari mu'allaq mana bergantung sanadnya tak komplit. Tiba-tiba mari Abu Hurairah. Bila masa kita dengar daripada Abu Hurairahnya? Bila masa kita dengar daripada Abu Hurairah? Jadi kalau kita mengaji das nizami, sampailah kitab Mishkat, walaupun kitab Mishkat sekalipun, kitab Mishkat kita mengaji sekalipun, tu pun dikira sebagai hadis mu'allaq, kerana dia tidak ada sanad yang sempurna daripada pengarang kitab itu alaihi wasallam. Itu hadis mu'allaq. Kita mengaji Riyadhus Shalihin ke, kita mengaji Arba'un Linawawi ke, kita mengaji hadis apa saja hadis yang mana tak lengkap dia punya sanad, maka itu dikira sebagai hadis mu'allaq. Terkeluarlah hadis mu'allaq. Kenapa? Hadis mu'allaq itu perawi dia tak disebut, pertama dia tak disebut perawinya. Daripada musannif kitab tak disebut sampai Abu Hurairah. Sebab itu disebut hadis mu'allaq. Ataupun hadis mu'dal. Kita belajar terperinci nanti apa maksud hadis mu'allaq, mu'dal nanti secara terperinci. Namun saya sebut sedikit secara ijmali di sini. Wal mu'dal, begitu juga hadis mu'dal yang mana hadis jatuh perawinya secara berturut-turut sebanyak 2 orang. 2 orang tak ada. 2 orang hilang perawi. Sama ada di pertengahan sanad, di penghujung sanad, ataupun di permulaan sanad. Sukutnya perawi secara berterusan berturut-turut sebanyak 2 orang. Itu adalah hadis mu'dal. Ataupun hadis mursal. Hadis mursal ni hadis sampai kepada para sahabat saja. Hadis yang mana daripada tabi'in, hadis mursal, gugurnya sahabat, sampai gugurnya sahabat. Jadi wal munqati', begitu juga hadis munqati', hadis yang terputus. Izlat tisala fiha, kenapa adanya tidak ada persambungan padanya, Kemudian hadis mursal tadi ada perincian lagi, di sisi Imam Syafi'i macam mana, di sisi ulama lain macam mana hadis mursal itu diterima ataupun tidak, perinciannya nantilah. Di sisi Imam Syafi'i contohnya, kalaulah hadis mursal itu diriwayatkan oleh Said bin Musayyab, maka hadis itu dikira. Kalau mursal bukan daripada dia, tak dikira. Itu perinciannya kita akan belajar nanti insya-Allah. Wal murad, nombor 16. Wal murad bil adli, kemudian habis ittisalul isnad, masuk tentang adilnya seorang perawi. Wal muradu bil adli, yani adlu riwayah, wa huwa al muslimul al balighul al aqilu as salimu min irtikabi kabiratin aw israrin ala saghiratin wa mimma yakhillu bil muru'ati kal akli fi suqi wal mashi hafiyan aw ali ar ra'si. Dan dimaksudkan dan dimuradkan dengan, ini syarat yang kedua kan. Syarat pertama ittisalul isnad,
Syarat kedua adalah perawi itu mestilah apa? Binaqlil adli. Diriwayatkan oleh seorang yang adil. Yang dimaksudkan dengan adil di sini macam mana? Adil parti keadilan Malaysia ke apa? Apakah maksud adil? Maka musannif jelaskan lagi, adilur riwayati, maksud adilnya perawi itu adalah adil periwayatannya adalah dia adalah wahwal muslimu, dia adalah seorang perawi yang pertama syaratnya mestilah dia seorang muslim. Seorang muslim. Dan yang keduanya perawi itu bukan saja muslim baligh, dah mimpi, dah bidadari. Dah keluar dah air mani. Al-aqil, kemudian mestilah seorang yang akil, berakal, ada akal. Tak boleh yang mana majnun, gila dan sebagainya. Safih, yang bodoh dan sebagainya, tak boleh. Kemudian perawi tadi tak cukup tiga tadi, bukan saja muslim, bukan saja baligh, bukan saja akil. As-salimu min irtikabi kabirah, perawi itu mestilah selamat, terhindar daripada terlibatnya dengan dosa-dosa besar. Perawi ini tak boleh orang yang mana terlibat dengan dosa-dosa besar. Kalau perawi yang jenis berzina, tertolak. Perawi yang pernah bunuh orang, tertolak. Irtikabi kabiratin, ataupun kalau dia tak buat dosa besar pun, dia israrin ala saghiratin. Perawi ini juga tak boleh, dia mestilah terhindar daripada berterusan buat dosa kecil sekalipun. Ataupun dia seorang yang mana tak buat dosa besar, buat dosa kecil saja, tapi berterusan, berulang-ulang. Contoh apa? Dosa mengumpat. Dosa kecil saja kan? Dosa mengumpat. Tapi asal cakap je dia mengumpat. Asal mengumpat je dia cakap. Ataupun bohong. Bohong pun dosa kecil. Dusta, bohong, tipu. Asal cakap je tipu. Asal tipu je cakap. Jadi dia berterusan, israr, berkali-kali berterusan di atas dosa kecil pun tak layak untuk menjadi seorang perawi. Maka dia tak dikira sebagai perawi yang adil. Bukan senang nak jadi perawi yang adil ni. Ataupun as-salimu mimma yukhillu bil muru'ah. Dia terhindar daripada barang perkara yang boleh mencacatkan kehormatan dia. Ataupun perawi ini mestilah dia perlulah terhindar daripada membuat perkara-perkara yang boleh mencacatkan, menghilangkan kehormatan diri dia. Muru'ah makna kehormatan diri. Contoh apa dia bagi? Kal akli fis suqi, yang makan di kedai-kedai. Zaman dulu orang makan di restoran-restoran, makan di kedai-kedai mamak. Dulu tak ada kedai mamak lah. Makan di kedai-kedai kan. Itu orang yang tak jaga muru'ah dipanggil. Tak jaga dia punya kehormatan diri. Wal masyi hafian, ataupun berjalan dengan kaki ayam. Tak pakai selipar, berjalan macam tu je ke sana kemari. Itu dikira tidak menjaga muru'ah. Au ari ra'si, ataupun orang yang telanjang kepalanya, maknanya mendedahkan kepalanya, tak pakai kepiah. Ini di antara syarat adil ya, tak pakai kepiah. Sekarang ni orang bising. Apa hukum tak pakai kepiah? Adakah dia dikira orang fasik dan sebagainya? Jadi tak adalah hadis mengatakan dia jadi fasik ke apa. Tapi ianya termasuk dalam syarat-syarat untuk mengatakan bahawa seorang itu adil dalam periwayatannya. Di antaranya adalah dia mestilah menghindarkan diri daripada segala perkara-perkara yang boleh mencacatkan dia punya muru'ah, kehormatan diri, termasuk dia tidaklah makan di kedai-kedai, tidaklah berjalan dengan kaki ayam, dan tidaklah juga mendedahkan kepalanya. Rambut saja tak pakai kepiah, tak pakai serban dan sebagainya. Itu tak boleh menjadi sebagai seorang perawi yang adil. Maka bila kita letakkan dengan perincian ataupun ta'rif demikian, maka keluarlah perawi-perawi yang macam mana akan keluar. Maka dia kata fakharajal fasiqu wal majhulu ainan aw halan li intifa'il adalah. Maka terkeluarlah di atas syarat ini, terkeluarlah seorang perawi-perawi yang diriwayatkan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang fasik. Seorang yang fasik. Jadi maknanya fasik di sini lawan orang yang melibatkan diri dengan dosa-dosa besar, ataupun orang yang berterusan membuat dosa-dosa kecil, itu dipanggil seorang yang fasik. Dia bukan orang adil lagi lah. Fasik maknanya menderhakai perintah Allah. Maka keluarlah
seorang yang fasik, dia tak boleh menjadi seorang perawi yang adil. Begitu juga majhulul ainan. Begitu juga hadis perawi yang mana majhul. Majhul tak diketahui. Cannot detect. Cannot detected. Not detected, tak dikesan. Majhul ada dua, satu majhul ain, majhul hal. Majhul ain ni tak kenal langsung. Tiba-tiba mari nama Khairul Aiman. Khairul Aiman contoh depan saya ni. Jadi ulama hadis tak kenal langsung siapa Khairul Aiman ni. Siapa Khairul Aiman ni? Tak pernah dengar, tak pernah nampak, tak pernah dibicarakan. Itu majhul ain. Secara terperinci nanti kita akan belajar nanti. Yang kedua majhul hal. Majhul hal ni kenal Khairul Aiman, tapi tak kenal hal keadaan dia. Beranak tahun bila, mati tahun bila, siapa tok guru dia, siapa anak murid dia, apa kitab, tak tahu apa. Kan? Itu dipanggil majhul hal. Jadi majhul ain au halan ataupun majhul hal ini terkeluar juga daripada perawi yang adil. Terkeluar daripada definisi perawi yang adil. Kenapa? Liintifa'il adalah. Kenapa? Tidak jelas keadaannya. Kerana tidak ada keadilannya. Kerana ketiadaan. Intifa makna terluputnya al-adalah, sifat adil pada dirinya. Boleh faham tuan-tuan? Boleh kita teruskan? Berkomen boleh teruskan? Saya minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. Sebab kita minum chai. Chai ni dia tak boleh minum sejuk. Dia haram. Bagi orang Pakistan dia haram minum chai sejuk. Jadi saya kena minum cepat-cepat tengah panas ni. Tuan berkomen dulu, boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan lagi? Tengok siapa? Alhamdulillah. Kita pergi lagi. Kita habis syarat pertama, yakni seorang perawi yang adil. Yang kedua, seorang perawi itu syarat yang kedua mestilah dhabit, kuat hafalan. Wal murad bil dhabit, dia bagi lebih terperinci lagi. Yang dimaksudkan dengan perawi dhabit itu, ad-dhabitu sadran, sama ada dhabit. Dhabit itu adalah sadran. Dhabitu sadran makna dhabit secara sadran. Dhabitu bis sadri mansub bin nazil khafis. Ad-dhabitu sadran makna dhabit secara dada. Dada makna dhabit sadran, dhabit dada makna dhabit secara hafalan. Dia catat, dia ingat, dia letak dalam memori dia. Itu dipanggil sadran. Dhabit sadri dia panggil. Macam mana dhabit sadri ni? Bi an yusbitu ma sami'ahu fi zihnihi, bahawasanya dia menyimpan dalam memorinya. Bi an yusbita, bahawasanya dia mensabitkan apa yang sami'ahu, yang dia dengar hadis tersebut daripada syekhnya. Dia sabitkan dari mana? Maknanya dia kekalkan, dia simpankan dalam fi zihnihi, pada fikirannya, dalam memorinya. Apa yang dengar daripada syekh dia simpan dalam memori kepala fikiran dia. Macam mana dia simpan? Kita pun simpan juga. Tak, bukan sebarang simpan. Memori dia bukan macam memori kita. Bihaitsu yatamakkanu min istihzarihi, sekira-kiranya mampu dia untuk menghadirkannya. Mampu perawi yang dhabit itu untuk menghadirkan apa yang dia simpan dalam memori tadi, mata sya'a, bila saja dikehendaki. Mana kalau orang tanya hadis ni, siapa perawi dia, siapa sanad dia, bagaimana matan hadis ni berbunyi, bila masa saja kalau orang nak tahu, dia boleh sebut hadis tadi. Itu maksud dhabit sadri. Dhabit sadri maksud itu. Mata sya'a, bila mana orang mari. Bila mana saja orang mahu. Pukul 3 pagi kejut, bangunlah Aiman. Ni sebut hadis nombor 10. Dalam kitab Sahih Bukhari. Siapa perawi dia? Perawi ketiga siapa? Dia boleh hadirkan semuanya. Itu maksud bihaitsu an yatamakkana, sekira-kiranya dia mampu untuk menistihdzarihi, untuk menghadirkan hadis tersebut, mata sya'a, bila mana saja dikehendaki oleh syekh dia ataupun siapa saja mahu dengar, dia boleh hadirkan. Seperti mana
telefon kita lagi ni kan. Kita tekan nak dengar lagu nombor berapa, nombor 3, nombor 2, nak dengar lagu Jamal Abdillah, Zaman Islam, contohnya. Bila masa nak lagu mana, boleh dengarkan. Itu maksud dhabit sadri. Ataupun au kitaban, ataupun dhabit dia tak kuat sangat hafalan sehingga dia boleh catatkan dalam memori dia. Yang kedua, mestilah perawi itu adalah perawi yang mana dhabit kitaban, secara kitabi, secara catatan. Kitaban makna catatan. Ini disebut sebagai dhabit kitabi. Jadi dhabit ada dua, satu dhabit sadri, yang kedua dhabit kitabi. Bagaimana dhabit kitabi ni? Bi an yasunahu indahu. Bi an yasunahu indahu. Sekira-kiranya bahwasanya yasunahu indahu, bahwasanya dia memelihara di sisinya. Maknanya dia catatlah. Bila dia dengar munzu sami'a fihi, semenjak dia mendengar pada hadis tersebut daripada syekhnya. Mana bila dengar hadis daripada tok guru dia, semenjak hari dia dengar daripada syekh dan tok guru dia tadi, yasunahu, dia menyimpan ataupun dia mencatatnya dengan bersungguh-sungguh, dia memeliharanya dengan bersungguh-sungguh, dengan catat dalam kitab, catat dalam tulisan, diary dan sebagainya. Munzu sami'a fi, semenjak dia dengar padanya, wasahhahahu, dan kemudian bila dia dengar orang baca hadis tersebut, dia boleh sahkan, ini betul, hadis ini daripada fulan dan fulan, berkata Rasulullah hakaza wa hakaza. Wasahhahahu, dan dia membenarkannya, ila an yuaddi minhu, sehinggalah dia mampu untuk menyampaikannya, sehinggalah dia menyampaikan riwayat tersebut, sehinggalah dia boleh menyampaikan apa yang dia catat tadi dalam tulisan, dalam diary, dalam apa saja yang dia catat tadi, dia pelihara tadi, dia mampu mensahihkan dan dia mampu menyampaikan kepada orang lain. Itu dhabit jenis yang kedua, dhabit kitabi nama dia. Maka kata lagi musannif, wa haza fil awwalil amr. Dia kata yang kita dok bincang dhabit sadri, dhabit kitabi ni berlaku dulu-dulu, zaman dulu, perawi zaman dulu-dulu macam ni. Wa haza fil amril amr, dan yang demikian itu berlaku pada zaman dahulu. Wa illa, jika tidak, zaman kita ni, bila kita dengar hadis, tak adalah kita dengar seorang demi seorang sampai Imam Bukhari, seorang sampailah Abu Hurairah, sampai sahabat. Zaman sekarang ni lain. Zaman sekarang ni kata apa? Wa illa, jika tidak, fal ibratul al'an, pertimbangan sekarang adalah bima jitama'at alaihin nusakh, terhadap apa yang terhimpun ke atasnya, an-nusakhu, manuskrip ataupun kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama, al-musahhahah, yang telah pun disahihkan oleh ulama. Zaman kita sekarang ni, kita dengar hadis tidak berdasarkan perawi-perawi lagi, tapi kita menukilkan hadis itu, kita sebut kitab itu secara mustaqilan. Kita sebut kitab terus. Akhir sekali bila kita baca hadis, rawahul Bukhari wal Muslim. Kita kata, ataupun akhrajahul Bukhari wa Tirmizi, contoh. Dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Imam Tirmizi. Kita hanya petik nama kitab saja. Kitab yang mana telah ittifaq padanya ulama, telah dihimpun padanya ulama dalam satu-satu manuskrip yang dikarang oleh ulama, yang telah mendapat pengkabulan di sisi seluruh ulama hadis. Adapun yang perawi, kita kata seorang-seorang perawi mestilah adil, mestilah dhabit dan sebagainya, bla 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 bla, itu berlaku pada zaman dulu. Fal awwalul amr fi awwalil amr, yang demikian ini berlaku pada zaman dahulu, dia kata, pada zaman awal. Wa illa, jika tidak, fal ibratul an, pertimbangan sekarang adalah terhadap apa yang terhimpun padanya manuskrip-manuskrip al-musahhahah, yang telah pun disahihkan oleh ulama, seperti mana kitab hadis sihah sittah lah. Kitab hadis sihah sittah, hadis sahih yang 6. Apa? Kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Tirmizi, Sunan Abu Daud, apa itu lagi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Dan juga kitab hadis yang lain, seperti mana Musnad Imam Ahmad, kitab Sunan Baihaqi, kitab kitab At-Tahawi, kitab-kitab yang mana yang telah disahihkan oleh ulama. Maka bila kita ta'rifkan perawi itu mestilah dhabit secara sempurna, sama ada kitabi ataupun dhabit sadri, ciri-ciri dia seperti mana kita sebut tadi, maka dia kata fa kharajal mughaffal al-kathirul khata',
maka keluarlah perawi yang mughaffal. Akan terkeluarlah daripada definisi ini perawi yang mughaffal yang diriwayatkan oleh seorang yang pelupa. Mughaffal ni perawi yang pelupa. Macam awak lah Iman. Suruh beli kedai bawang tomato tak cukup satu. Itu panggil mughaffal. Fakhrajal mughaffal, keluarlah perawi mughaffal yang kathirul khata', banyak berlaku kesilapan bila buat sesuatu. Bila hafal sesuatu, suruh sesuatu, banyak berlaku kesilapan, maka dia tak layak jadi perawi. Tak? Sebab banyak makan Maggi. Dan haji naik motor. Jadi tak layak jadi perawi yang dhabit. Maka terkeluarlah seorang mughaffal, perawi yang pelupa, kasirul khata', banyak berlaku kesilapan. Walaupun wa in urifa bisidqi wal adalati, walaupun seorang yang mughaffal tadi, walaupun dia dikenali sebagai seorang yang sidq, seorang yang benar, bercakap benar, bagus, masya-Allah, wal adalah, seorang yang adil sekalipun, dia adil, tak ada syak pada keadilan dia, tak ada syak pada kebenaran kata-kata dia, perbuatan dia, tapi mughaffal, pelupa. Banyak pelupa, banyak ingat lain. Wa in urifa bisidqi, walaupun dikenali dengan seorang yang sidik, benar, wal adalah, dan adil. Kenapa? Liqafdid dhabti, kerana terluputnya sifat dhabit padanya. Terluputnya sifat dhabit padanya. Jadi dua dah syarat hadis sahih li zati. Pertama adil, yang kedua dhabit. Kita habis dah dhabit. Kemudian musannif terangkan lagi apa maksud dhabit tam. Wa dhabtut tamu, dan dhabit, ingatan yang sempurna itu, huwa ma la yakhtallu. Ma la yakhtallu adalah seorang perawi yang dhabit yang tidak cacat. Ma la yakhtallu, seorang perawi yang mana tidak cacat. Apa itu tidak cacat? Mana dia kata fala yuqalu fi sahibihi innahu yadbutu ataratan wala yadbutu ukhra. Kita tak boleh panggil kepada seorang perawi yang dhabit ni, yang mana kadang-kadang dia dhabit, kuat hafalannya, wala yadbutu ukhra, dan kadang-kadang dia tak kuat hafalannya. Kalau kita ambil dari segi dhabit sadri tadi, kadang-kadang hafalan dia ingat, kadang-kadang lupa. Maka ini tak dipanggil kepada dhabit yang sempurna. Ataupun kita ambil dari segi konteks dhabit kitabi tadi, kadang-kadang dia catat, dia tulis, dia take note apa yang dia belajar, apa yang dia dengar daripada syekh dia, kadang-kadang dia buat tak reti, tak tulis, tak catat. Dia duduk telopong dengar. Macam tuan-tuan kot, tak ada catatan kan? Ke ada? Jadi, kalau dia ihtimam, kadang-kadang dia ihtimam, dia jaga benda ni, kadang-kadang tak jaga, fala yuqalu li sahibihi, tak dipanggil kepada orang macam ni, dia adalah dhabit yang sempurna. Dia seorang yang dhabit yang sempurna. Jadi dhabit yang sempurna ni adalah orang yang sentiasa menjaga apa yang dengar daripada syekh dia, baik jaga, letak dalam memori dia, dipanggil dhabit sadri, ataupun dicatat dalam kitab-kitab, dipanggil dhabit secara kitabi. Maka bila satu orang perawi tadi dia adil, kemudian dari segi dhabit dia tak sempurna, dhabit dia tak kemah, tak sempurna, maka dia kata fayakhrujul hasanu li zatihi, maka terkeluarlah hasan li zatihi, keluarlah satu jenis lagi daripada sahih li zatihi ni. Sahih ada dua kan? Sahih li zati, sahih li ghairihi. Sahih li zatihi mesti ada lima ciri-ciri, 5 syarat. Pertama adil, yang kedua dhabit. Jadi dhabit itu mestilah dhabit sempurna. Kalau seorang perawi itu tidak mempunyai dhabit yang sempurna, kalau tidak mempunyai dhabit yang sempurna, maka dia akan keluar lagi satu definisi hadis. Dia tak akan jadi hadis sahih li zatihi, maka dia disebut sebagai hasan li zatihi. Maka di sini sebut fayakhrujul hasanu li zatihi, maka akan keluarlah satu lagi jenis dipanggil hadis hasan li zatihi, li'anna dhabta fihi laisu taman, kerana dhabit pada hadis ini tidaklah sempurna, laisa taman, tidaklah sempurna. Jadi macam ni tuan-tuan. Pertama hadis sahih li zatihi, mestilah 5 syarat. Adil, dhabit, adil, dan kemudian dhabit, dan ittisal. Pertama adil,
seorang perawi yang adil, kemudian dia ittisal sanad, dan kemudian dhabit, kemudian tidak syuzuz, tidak ada ilal. Kan? Kemudian bab dhabit ni, dia mestilah dhabit secara taman, dhabit secara sempurna. Kalau berlaku kecacatan dalam dhabit dia, tak menjaga bersungguh-sungguh, tak hafal dalam kepala sungguh-sungguh, maka dia tak termasuk dalam dhabit tam, tak termasuk dalam dhabit sempurna. Maka hadis yang mana mempunyai perawi yang mana tak sempurna dhabitnya, maka hadis itu tidak dipanggil hadis hasan, hadis sahih li zatihi, dia akan keluar menjadi hadis hasan li zatihi. Kenapa? Li'anna dhabta fihi, kenapa hanya satu saja. Disebabkan satu ciri, satu syarat saja, hadis itu telah downgrade menjadi apa? Hadis hasan li zatihi. Faham tak tuan-tuan perbezaan dia? Turun jadi hasan li zatihi. Bukan disebabkan hadis itu betul tak betul lagi, disebabkan perawi saja baru ni. Begitu juga dengan hadis dhaif, nanti kita akan belajar nanti. Kenapa? Li'anna dhabta fihi laisa taman, kerana hanya semata-mata dhabit pada hadis tersebut, perawi tadi dhabitnya laisa taman, tidak sempurna. Faham tak tuan-tuan? Wa tanawala qauluna an mislihi ila muntahas sanad al hadithul marfu' wal mauquf wal maqtu'. Okey, nak faham ni tuan-tuan kena faham dulu. Bila mana seorang perawi dia meriwayatkan hadis, haddatsani fulan qala haddatsana fulan haddatsana fulan haddatsana fulan. Jadi bila qailil akhir, penyampai yang terakhir itu kita tengok. Kalau penyampai yang terakhir itu adalah sahabat, kemudian dia memarfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil hadis itu adalah hadis sahih. Kan? Hadis marfu'. Bila seorang sahabat, contohnya Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu hakaza wa hakaza. Demikian. Maka si penyampai hadis ini adalah sahabat, kemudian dia memarfu'kan, dia mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini disebut sebagai hadis marfu'. Tapi kalau hadis ini penghujung sanad dia sampai pada sahabat saja. Contoh, qala Sa'id Musayyib, qala haddatsani Sayyid Musayyib, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, hakaza wa hakaza. Jadi penyampai hadis ini hanya sampai kepada apa? Kepada sahabat saja. Penyampai hadis ini oleh tabi'in, dan dia sampaikan hadis itu, dia kata sahabat berkata demikian, maka hadis itu disebut sebagai hadis mauquf. Mauquf makna bergantung, mauquf maknanya bergantung pada sahabat. Dari segi lughahnya mauquf itu bergantung. Tapi sini kita bukan nak cerita lughah, kita belajar mustalah kan. Jadi hadis mauquf itu hadis yang mana sampai kepada sahabat saja. Itu hadis mauquf. Dan yang ketiga, kalau tak sampai kepada sahabat, kan? Kalau tabi'in berkata ataupun sebelum tabi'in berkata, tabi'in yang berkata, bukan sahabat yang berkata, itu disebut sebagai hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Jadi tiga, maqtu', mauquf, dan yang ketiganya adalah apa itu? Marfu'. Jadi dalam hadis ni nak bagi tahu, wa tanawala qauluna an mislihi, telah mencakupi perkataan kami daripada seumpamanya sehingga kepada penghujung sanad. Mana perkataan kami? Tengok tadi pada mula-mula tadi pada muka surat 15. Balik muka surat 15, awal-awal tadi. Wa mattasala isnaduhu, hadis hasan li zatihi adalah hadis yang bersambungan sanadnya dengan nukilan daripada seorang perawi yang adil, lagi dhabit yang sempurna, am mislihi ila muntahas sanadi. Dia sambung situ. Jadi watawala qauluna mencakupi perkataan kami. Makna perkataan kami ni an mislihi ila muntahas sanad. Perkataan kami daripada seumpamanya, yakni setiap perawi tadi tak kiralah. Contohnya dia daripada Imam Bukhari daripada Syekh dia Humaidi daripada Syekh dia Abdullah daripada Syekh dia Sa'id Musayyib kepada Abu Hurairah contohnya. Jadi daripada Imam Bukhari ini, kan, perawi syekh dia mestilah seorang perawi yang adil, seorang yang dhabit, sampailah syekh kepada Humaidi Abdullah, syekh kepada Abdullah Sa'id. Kalaulah dia berhenti kepada sebelum sahabat, itu dia panggil hadis maqtu'.
Kalaulah penyampaian terakhir dia berhenti kepada sahabat, itu dipanggil hadis mauquf. Kalaulah berhenti kepada Nabi SAW, penyampai tukang sampainya, itu dipanggil hadis marfu'. Jadi dia kata watana wala, mari balik pada mushaf 17. Watana wala qauluna, mencakupi perkataan kami pada awal-awal tadi, daripada seumpamanya sehingga ke penghujung sanad. Apa yang mencakupi? Mencakupi hadis marfu', mencakupi hadis mauquf, mencakupi juga hadis maqtu'. Masalah dia sampai ke Nabi ke tak Nabi itu cerita lain. Tapi sampai kepada pengakhir, sampai kepada hujung sanad itu, seorang perawi itu mestilah adil secara berterusan. Seumpamanya sampai penghujung sanad, seorang perawi itu mestilah dhabit secara berterusan sampailah penghujung sanad. Itu maksud watana wala qauluna, telah mencakupi perkataan kami daripada seumpamanya hingga penghujung sanad. Adalah apa yang dicakupi? Adalah hadis marfu', hadis mauquf dan hadis maqtu'. Boleh faham tak tuan-tuan? Ibarat kitab tu boleh faham tak? Ibarat kitab. Boleh faham ya? Kalau boleh faham, coba komen. Fahim tu. Boleh faham Alhamdulillah. Kemudian sikit lagi kita sambung. Wa amma syuzuzu fahuwa mukhalafatus siqqati al-jama'atas siqqati bi ziyadatin aw naqsin fis sanadi aw fil matni. Sekarang kita pergi penjelasan tentang syuzuz pula. Syaz. Apa yang dimaksudkan syaz? Kan di antara syarat hadis sahih li zatihi mestilah 5. Pertama, sambung sanad. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, perawi mestilah dhabit. Yang keempat, min ghairi syuzuzin. Tidak, hadis itu mestilah tidak syaz, tidak ganjil. Apa yang dikatakan dengan ganjil ni? Wa amma syuzuz, yang dimaksudkan dengan syaz, ganjil di sini adalah fahuwa mukhalafatus siqqah, bahawa adalah perawi tadi dia berkhilaf dengan seorang perawi yang siqqah. Fahuwa mukhalafatus siqqah, bukan. Mukhalafatus siqqah, berkhilafnya seorang perawi yang siqqah terhadap jemaah perawi-perawi yang siqqah. Bila sebut hadis syaz, hadis ganjil, adalah dia ada dua makna sebenarnya. Di sini dia sebut hanya satu makna. Makna di sini dia kata bila mana seorang perawi siqqah berkontradik dengan perawi-perawi jemaah yang lebih besar, jemaah siqqah, jemaah perawi yang siqqah yang lebih besar. Ataupun mudahnya kita nak faham, satu orang perawi yang siqqah, dia pun siqqah, tapi dia menyalahi 3 lagi perawi yang siqqah. Itu maksud jemaah siqqah. Faham tak? Contoh kita bagi mudah, perawi siqqah ni dia kata bila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi naik unta. Contoh saya bagi ni kan, Nabi naik unta. Tapi 3 lagi perawi yang siqqah juga, tapi dia satu jemaah, 3 orang, dia seorang saja. 3 lagi kata Nabi SAW semasa berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi naik kuda. Jadi telah berlaku percanggahan. Maka itu dia dipanggil hadis syuzuz, hadis syaz. Hadis syaz. Dia jelaskan lagi, biziyadatin, dengan penambahan, sama ada berkhilaf. Khilaf itu maksud sama ada dia tambah. Dia tambah. Contohnya tadi, Nabi semasa berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi naik 2 ekor unta Contoh saya bagi, naik 2 ekor unta. Itu dia tambah kan. Perawi lain kata Nabi naik seekor unta saja. Tapi perawi yang tadi, yang seorang-seorang tadi, dia kata Nabi naik 2 ekor unta. Sampai sini Nabi naik unta lain. Sampai sini Nabi naik unta lain. 2 ekor unta yang berlainan. Sedangkan 3 orang perawi lagi tadi dia kata Nabi naik seekor unta je saat daripada Mekah ke Madinah. Tak ada tukar-tukar dah. Jadi itu dia berkhilaf dengan perawi jemaah siqqah daripada dia. Atau aw naqsin, ataupun dia riwayatkan dengan kurang. Kan? Kurang maksud contohnya juga perawi yang lebih lain, jemaah perawi yang siqqah yang lain kata Nabi naik 2 ekor unta. Sampai sini naik unta ni, sampai sini naik unta ni. Tapi dia kata Nabi naik 1 unta saja. Faham tak? Jadi ta'rif ikhtilaf di sini, bercanggah kontra di sini, sama ada dia tambah pertambahan tadi sehingga dia berkhilaf dengan jemaah siqqah yang lain, ataupun dia mengurangkan yang boleh berkhilaf dengan jemaah siqqah yang lain. Faham tak tuan-tuan? Itu takrif yang pertama yang disebut dalam kitab ni. Ataupun takrif hadis syuzuz,
boleh jadi juga bila mana seorang perawi yang siqah, seorang perawi yang dhaif, kan? Seorang perawi yang siqah yang mana dia riwayatkan satu hadis yang bercanggah dengan perawi yang lebih siqah. Dia siqah dah. Siqah pun ada darjah dia juga. Kan? Bila dia riwayatkan satu hadis yang bercanggah dengan perawi yang lebih siqah daripada dia, maka hadis itu disebut sebagai hadis syuzuz, hadis syaz. Wa amma syuzuz, adapun hadis syaz, hadis ganjil, fahuwa mukhalafatus siqah, dia adalah hadis yang mana bercanggahnya, yang menyalahi perawi-perawi yang banyak, perawi-perawi jemaah yang bercanggah, yang menyalahi dengan jemaah-jemaah perawi yang siqah, sama ada dengan ziyadah, dan sama ada dengan dia menambahkan sesuatu dalam hadis tersebut, au naqsin fi sanad au fil matan, sama ada dia menambah ataupun mengurangkan, baik pada sanad, baik pada matan. Matan seperti saya contoh bagi tadi, naik unta naik kuda tadi. Sanad contohnya kan, daripada Imam Bukhari kepada Abu Hurairah tu ada 5 saja, tapi perawi ni dia tambah satu lagi perawi sampai 6. Ataupun jemaah-jemaah siqah lain riwayat ada 5 tapi dia kurang ke ada 4 saja. Jadi pertambahan ataupun pengurangan itu baik berlaku pada sanad ataupun berlaku pada matan, maka hadis itu disebut sebagai hadis yang syaz. Sikit lagi. Wa ammal illatul qadihah fahiya ma tu'ridul lil hadis. Wa ammal illatul qadihah, dan nombor 5 syarat hadis sahih itu mestilah tidak illah, tidak ada sebarang cacatan. Maka dia jelaskan lagi, wa ammal illatul qadihah, adapun hadis yang mana mempunyai illah yang buruk, fahiya ma tu'ridu lil hadisil maqbul bihasabiz zahir bita'ammul fi turqil hadis ka an yakuna mursalan aw munqati'an fayurwa muttasilan. Maknanya dia bagi tahu hadis yang mana pada zahirnya dapat diterima. Hadis illah ni pada zahir nampak sekaligus, nampak sekali tengok, itu hadis itu memang macam makbul, hadis macam diterima bihasabiz zahir, secara zahirnya. Tapi bita'ammul fi turqil hadis, bila orang yang pakar tentang hadis dia ta'ammul. Ta'ammul ni makna bila dia kaji, dia selidik, dia research fi turqil hadis, dalam periwayatan hadis tadi, pada jalan hadis ni bila dia perhati satu-satu, dia tengok daripada pelbagai sudut, banyak sudut, maka keluarlah ka'an yakuna mursalan, maka keluarlah natijah hakikatnya bahawa hadis ini sebenarnya hadis mursal. Mursal maknanya hadis ini hanya sampai pada sahabat saja, tak sampai marfu' pada Nabi SAW. Ataupun au munqati'an, hadis ini terputus. Kan, sampai tabi'i. Sampai tabi'i saja hadis munqati'. Fayurwa muttasilan. Tapi fayurwa diriwayatkan secara muttasil. Diriwayatkan secara muttasil. Itu masuk illah qadihah. Dan dalam ilmu hadis, bab hadis illah ini yang paling payah. Bukan sebarangan orang yang boleh bercerita tentang illah hadis ni. Bukan sebarang orang. Orang yang hebat tentang illah hadis apa? Seperti Abu Hatim Razi, kan? Abu Zur'ah dan sebagainya. Berkenaan dengan Abu Hatim Ar-Razi, kan? Seorang yang pakar tentang ilmu illah ni bukan sebarangan. Dan mengaji hadis ni, bab illatul hadis paling payah sekali. Kalau kita orang cokiah macam kita nak cakap ni, orang reject. Kecuali orang itu memang menyelam dalam hadis. Bagi jiwa dalam hadis, dia boleh cakap tentang seorang perawi ni ada illah yang qadihah, maka walaupun hadis itu sahih, secara zahirnya dia boleh buktikan bahawa hadis ini ada illah, maka hadis ini tergugur daripada hadis sahih. Jadi wa ammal illah qadihah, adapun hadis illah yang memburukkan, fahiya ma tu'ridu lil hadis, bahawa hadis yang mana dihadapkan bagi hadis makbul dengan bihasabiz zahir, dengan secara zahirnya, tapi bita'ammul, dengan ta'ammul fi turqil hadis, dengan ta'ammul, dengan selidik pada jalan-jalan hadis, ka yakun mursalan, bahawa jadinya bahawa hadis itu adalah hadis mursalan, ataupun hadis itu munqati', hadis terputus. Tapi fayurwa muttasilan, tapi tetap juga diriwayatkan secara muttasil. Contoh hadis sahih li zatihi, maka akhir sekali mana hari ini insya-Allah, contoh hadis li zatihi yang kita kata ada 5 syarat tadi, ada contoh dia dibagikan di sini. Misalus sahih li zatihi, misal umpama hadis sahih li zatihi adalah ma rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, min tariqil A'raj, daripada jalan A'raj, beliau daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukka ala ummati, jika sekiranya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak,
pasti dan pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli solah, pada setiap selepas sembahyang, pada setiap sekali sembahyang. Maka hadis ini adalah hadis sahih li zatihi. Kerana apa? Perawi daripada Imam Bukhari ini sampailah A'raj, sampailah fulan-fulan, sampailah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, semuanya perawi-perawi tersebut adalah sanadnya adalah bersambungan sampai pada Abu Hurairah. Kemudian perawi tersebut semuanya perawi yang adil. Kemudian perawi semua adalah perawi yang dhabit, yang sempurna. Kemudian hadis ini pula tidak ada sebarang syaz, tidak ada berlaku percanggahan seorang siqah dengan jemaah siqah yang lain, dan hadis ini tidak ada sebarang kecacatan yang memburukkan. Maka hadis ini ulama ittifaq kata hadis mana? Laula an asyukka ala ummati, kalaulah tidak memberati umatku, nescaya aku perintahkan umat aku ni untuk bersugi gigi dulu setiap kali sembahyang. Dan hadis ini ada juga datang dengan versi riwayat, nescaya aku menyuruh umat aku bersiwak pada setiap kali wudu. Ada lafaz inda kulli wudu, dan hadis ini menyebut inda kulli solah. Sebab itulah Imam Ahnaf mereka ambil hadis inda kulli solah. Bukan Imam Ahnaf, mereka ambil hadis inda kulli wudu. Jadi bagi mazhab Hanafi, mereka sugi gigi ketika ambil wudu tu. Kan? Tapi sebahagian daripada ulama kita, ulama Syafi'iyah, mereka ambil inda kulli solah. Sebab tu setengah ulama kita tengok sebelum takbir Allahu Akbar, jadi imam, dia keluarkan dulu dalam poket, masuk gigi dulu. Kan? Ulama Ahnaf kata tak eloklah sebelum semayang, sebab kalau di sisi Ahnaf, kalau sugi gigi keluar darah, keluarnya darah itu akan batal semayang. Bagi mereka, kita keluar darah tak batal. Kan? Jadi kita boleh kita boleh menghimpunkan kedua-duanya. Kan? Boleh kita himpunkan keduanya, ataupun kita boleh amal di antara kedua, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau saya ambil ketika wuduk tu saya dah sugi gigi, maka kita terhasil juga sunnah inda kulli solah. Sebab apa? Wuduk itu adalah miftahus solah. Wuduk itu adalah kunci kepada solah. Bila kita ambil sewaktu kita wuduk itu, dah terhasil sunnah inda kulli solah juga. Itu dia. Jadi hadis ini bagi kita, hadis ini adalah hadis sahih li zatihi. Kenapa? Cukup 5 syarat yang ditetapkan oleh ulama yang membolehkan dia digelar sebagai hadis sahih li zatihi. Insya-Allah taala cukup dulu untuk hari ini tuan-tuan. Insya-Allah minggu depan kita akan masuk hasan li zatihi, kemudian masuk hadis sahih li ghairihi, pula hasan li ghairihi, kemudian barulah kita masuk hadis dhaif dan lain hadis-hadis yang lain. InsyaAllah ta'ala. Jadi tuan-tuan minta ihtimam, jaga kelas kita. Dan kelas kita ingat, Tuan Fahim tolong hilangkan pukul 11 ya. Pukul 10.30 lagi. Pukul 11 setiap hari Ahad insyaAllah ta'ala. Dan kita bagi tahu kawan-kawan kita, sangat kurang orang yang minat ilmu hadis ni. Sangat kurang orang yang minat ilmu hadis ni. Jadi bila kita dah bagi masa untuk ajar, sepatutnya kita kena bersungguh panggil kawan-kawan kita untuk belajar ilmu mustalah hadis ni. Kita tengok ramai kawan-kawan kita yang belah sana yang minat belajar ilmu mustalah hadis. Ilmu hadis juga yang belah fikiran satu lagi. Mereka sangat berminat tentang ilmu hadis. Jadi bila ada isu tentang hadis, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita tak boleh nak rungkaikan, kita tak boleh nak jawab. Kenapa kita tak minat tentang ilmu hadis ni? Sepatutnya kita yang kena bersungguh belajar ilmu hadis ni, ilmu mustalah hadis ni, kena bagi masa bersungguh-sungguh supaya kita pakar tentang ilmu hadis ini, supaya ada isu apa-apa kita boleh jawab dari segi jawapan ulama kita. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita bersungguh-sungguh, kita target kawan-kawan kita untuk belajar mustalah hadis ni. Lepas ni kita naik lagi kitab yang lebih tinggi insya-Allah. Nukhbatul fikr. Kita belajar lagi ilalul hadis, ilalul saghir, ilalul kabir. Dan kita boleh, supaya kita boleh mutalaah sendiri kitab-kitab hadis yang besar, mustalah hadis yang besar, Fathul Mughis, Alfiatul Hadis, kitab-kitab ulama-ulama yang lain insya-Allah, supaya Allah Taala bagi kepakaran kepada kita, dan Allah Taala gunakan kita dan masukkan kita di dalam golongan-golongan orang yang menyebutkan diri dalam ilmu hadis insya-Allah taala. Jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malakal hamdu kama anta ahluh. Shalli ala sayidina Muhammadin kama anta ahluh. Fa'al bina ma anta ahluhu fa innaka anta ahlut taqwa wal maghfirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.